Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Panel juri, terdapat 3 kelompangan ketara dalam tajuk dan pendefinisian yang dikemukakan oleh pihak pencadang. Pertama, pendefinisian tentang penguasaan ekonomi bukan merujuk kepada penguasaan total, tetapi bersandarkan kepada peraturan perdagangan yang disetujui bersama. Kedua, takrifan tentang negara maju pihak pencadang tidak jelas, sama ada merujuk berdasarkan indeks pembangunan manusia atau senarai yang dikeluarkan oleh PBB maupun merujuk kepada senarai FSCE. Kami berpegang kepada indeks pembangunan manusia yang merujuk kepada 38 buah negara. Panel juri, negara maju dalam hujah pencadang hanya merujuk kepada negara Amerika Syarikat, Britain, Perancis sahaja hingga menyisihkan peranan negara maju yang lain. Ini menunjukkan hujah mereka dangkal dan tidak menyeluruh. Ketiga, konotasi mengancam dunia ditakrifkan sebagai sesuatu yang menjejaskan sama ada ekonomi, sosiopolitik maupun kebudayaan masyarakat dunia. Hadirin sekalian, kerangka pendirian kami jelas. Negara maju yang menguasai ekonomi tidak mengancam dunia kerana keuntungan biarpun sedikit sekelumit sekalipun tetap disalurkan kepada negara yang menyertai lanskap perdagangan tersebut. Kerangka ini selari untuk menepis tangkis hujah pihak pencadang sebentar tadi tentang dominasi ekonomi. Pihak pencadang harus sedar, biarpun negara maju meraih lebih banyak laba, namun dalam teori ekonomi situasinya adalah menang-menang. Negara maju tidak mahu negara mundur terus mundur kerana situasi ini akan menggagal lembabkan urusan perdagangan. Memang katakan negara maju memperoleh 90% keuntungan. Adakah 10% keuntungan negara membangun dikatakan satu ancaman? Pihak pencadang, jika negara maju membiarkan negara mundur terus mundur, ini akan menjadi liability atau bebanan kepada mereka. Tatkala hutang tidak berbayar, prasarana ekonomi yang tidak efisien dan sebagainya. Inilah teori pertautan ekonomi yang harus difahami oleh pihak pencadang. Hadirin sekalian, seterusnya beralih kita kepada cetusan hujah kami yang pertama bersandarkan premis keberkaitan FDI, yakni pelaburan langsung negara maju terhadap KDNK negara-negara membangun. Menurut laporan ekonomi tahun 2005, KDNK negara kita telah melonjak sebanyak 21% berbanding 5 tahun sebelumnya, signifikan daripada pelaburan langsung dari negara-negara maju seperti Amerika, Jepun, Singapura dan United Kingdom. Hadirin sekalian, 4 buah negara maju ini menyumbang 70% pelaburan langsung asing ke negara kita. Tuntasnya, menurut teori Dunning 1981, apabila KDNK meningkat, maka petunjuk prestasi ekonomi turut meningkat. Pihak pencadang perlu perjelaskan, adakah peningkatan ekonomi hasil pelaburan langsung negara maju mengancam ekonomi negara berkenaan? Sedangkan Tun Mahathir Mohamad menegaskan bahawa negara membangun memang memerlukan FDI dari negara maju untuk menggerakkan kelangsungan ekonomi. Hadirin sekalian, cetusan hujah kami yang kedua berdasarkan premis penguasaan ekonomi melalui globalisasi telah menganjak tingkatkan pertalian ekonomi antara bangsa. Profesor Madya Muhammad Abu Bakar dalam artikelnya menelusuri politik antara bangsa telah menegaskan bahawa biarpun globalisasi ekonomi merupakan satu monopoli yang memanipulasikan keadilan, namun situasi ini telah menggerak lonjakan perpaduan antara negara dunia ketiga termasuk antara negara-negara Islam. Umpamanya, Ali Akbar Rafsanjani telah menyatakan tentang usaha yang dijalankan oleh pertubuhan Islam antara bangsa untuk mengawal keseimbangan dolar dengan cuba memperkenalkan mata wang dinar. Ternyata perpaduan sebegini menggerun-gentarkan negara-negara maju.
Rumusannya, tajuk ini perlu ditolak kerana takrifan negara maju pencadang longgar. Hujah mereka hanya merujuk sekerat dua kerat negara maju sahaja. Persoalannya, adakah wawasan negara kita nak menjadi negara maju menjelang tahun 2020 merupakan ancaman kepada dunia? Pencadang kedua, ini adalah persoalan kerangka tema penghujaan kami yang tidak boleh tidak, mahu tak mahu perlu dijawab oleh pencadang kedua. Selepas ini tuntasnya tajuk ini perlu ditolak. Sekian, terima kasih.